Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, so untuk hari ini kita akan sambung dengan kita punya ACL configuration. So kita akan buat configuration on VTY line. So line VTY ini adalah untuk kita remote lah secara virtual ataupun dalam istilah network ini kita panggil telnet lah. Okay, kita akan remote ke dalam device untuk kita buat apa-apa configuration lah. Okay, so saya share dulu packet tracer. Uh, File packet tracer ni nanti boleh dapat daripada ni lah, boleh dapat daripada Google Classroom. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita akan ada satu router, satu switch, PC and laptop. Okay, so kalau ikutkan secara defaultnya, okay, kita akan configure router pada router tu sendirilah. Okay, so kalau katakan kita tak boleh access router secara direct, biasanya kita akan remote ataupun telnet. Telnet ni menggunakan network untuk access router. Okay, kalau konsol, kita akan connect konsol ke sini dan kita akan configure melalui konsol kabel. Kalau telnet, kita akan menggunakan network yang sedia ada, remote ke dalam router ni untuk kita buat apa-apa configuration lah kepada router. Okay, so kita tengok kat sini untuk PKA dia dah pre-configure lah. So kita dah tak perlu nak configure apa-apa. IP address, interface semua dia dah assign, dia dah configure. So part 1, configure and apply ACL to VTY line. Okay, so verify telnet access before the ACL is configured. So both computers should be able to telnet the router and the password is Cisco. Alright, so kalau kita klik kat PC, okay, kita klik desktop, kita klik pada telnet SSH. Okay, pilih telnet. So kita pilih kita punya IP address lah, IP address untuk router. Macam mana nak tahu IP address untuk router? Balik kepada sini, router. Okay, IP address dia 10.0.0.254. Mana tahu yang ni cik? Memang satu je interface yang bersambung dengan kabel. So inilah interface dia. IP address 10.0.254. Kalau kita highlight pun, kita akan dapat benda yang sama. Okay, password net 00, IP address 10.0.0.254. Alright, so kita balik kepada ini 10.0.0.254. Connect. So kita akan nampak kat sini user access verification. Dia minta terus masuk password. So kita type Cisco. So dah boleh masuk. Okay, mana dapat ni? Ingat kita buat basic configuration, line VTY 015, kemudian password apa, kemudian login. Itulah gunanya untuk dia masukkan password. So kalau kita tak setkan benda tu, kita telnet je, dia akan terus masuk. Dia akan jumpa router tanda lebih besar tu, user privilege mode. Dia akan terus masuk ke situ. Tapi bila kita setkan awal-awal basic configuration, kita dah set password apa semua. So bila dia masuk, dia akan minta password lah. Okay. So kalau kita klik kat laptop pun kita akan dapat ni yang sama. Telnet 10.0.0.254. Okay, kalau kita klik connect pun sama. CISCO. Okay. CISCO. So dia dah masuk. So kedua-dua PC and laptop boleh masuk ke dalam router dan dia boleh buat configuration lah. Alright. So soalan dia adalah, okay, both computers should be able to access the telnet. So the step number 2 is to configure a ACL. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ni ACL-nya, access list. Access list is for standard ACL. Kalau standard ACL, dia akan start dengan IP access list. Okay, kemudian bila kita dah nampak number ni, of course is number. Okay, number standard ACL. Sebab apa? Kalau dia bermula dengan 100 ke 199, dia adalah extended ACL, dan kalau dia ada label, dia adalah name ACL. Okay. Yang tu senang kita nak ingat. So untuk ACL,
fungsi dia adalah sama ada untuk permit or deny. Remark tu remark lah untuk kita setkan apa fungsi configuration ni, tapi biasanya untuk ACL ni sama ada kita nak permit ataupun kita nak deny. Then this is the host, directly which host we want to permit or deny. Okay, kita boleh set directly which host ataupun kita boleh setkan kepada the whole network. Okay, yang kita nak permit or deny. Okay, untuk router, selagi kita tak configure apa-apa ACL configuration, ACL tu tak ada. Tak adalah, tak dikonfigure. Tapi bila kita configure satu je configuration macam ni, okay, kita terus configure SS399 permit. Okay, satu je dia punya rule untuk ACL, secara automatik selain daripada yang kita permit ni, dia akan deny. Kita panggil nama dia implicit deny. Okay, apa sahaja yang kita permit, okay, yang tak ada dalam list selain daripada kita permit, dia akan deny. Okay, so yang tu kena ingat lah. Kalau macam case ni, kita nak permitkan ni, kita nak deny-kan, kita nak permitkan PC, kita nak deny laptop, so should be no problem lah. Tapi kalau katakan kita nak deny ni, tapi kita tak declare nak permit ni, dia akan juga permit laptop ni. Okay, so kita try configure. Okay, kita try configure. Saya klik dekat router lah sebab configurationnya perlu dibuat pada router. Okay, so based on configuration tadi, mula-mula kita kena enable lah. Okay, enable, kemudian configure terminal, dan kita terus access. This 99, okay, permit host. So which host? 10.0.0.1. Enter. Okay, so boleh tak kita test? Apa jawapannya? Kita dah permit ni, tapi yang ni saya cakap tadi dia akan deny kan? Masih boleh masuk? Yang ni? Masih boleh masuk? Kenapa boleh masuk? Sebab kita configure router, tapi kita belum apply. Kita dah configure ACL, tapi kita belum apply. Kat mana kita nak apply ACL? Okay, so router ni dia cuma ada satu je laluan, in. Okay, kat sini lah in, out dia pun kat sini juga. So standard ACL biasanya kita akan apply sebelum dia masuk. Okay, so nak set apa? Find VTY 015. Okay, access. Plus 99 in. Enter. Okay, sebelum kita test, kenapa line VTY 015? Kenapa bukan line VTY 04? Okay, untuk Cisco punya produk, Cisco iOS, okay, kalau dulu dia memang line VTY 04, tapi the new version is until 15. So, kalau kita buat line VTY 04 je kat sini, so dia ada 5 sampai 15 tu yang masih lagi free, yang masih lagi boleh access. So, kita apply ACL pada 0 hingga 4, tapi 5 hingga 15 tu kita tak apply, so dia masih lagi boleh lalu kat port yang kita tak block. Okay, VTY port ni dia virtual port. So virtual port kita kalau 0 hingga 15 kita ada 16 port lah. Kalau 0 hingga 4 dia ada 5 port. So kalau kita declare 0 hingga 4, dia hanya block 5 port yang awal tu. Tapi 5 sampai 15 tu is free. So sebab tu bila kita apply dia tak jalan. Tapi kalau kita test kita test sini telnet.
10.0.0.254. Okay. So, ni boleh masuk. Baik, boleh masuk. This one. Dan net. 10.0.0.254. Kita connect. The current session has closed. Okay, sebab apa? Dia dah block. Okay, kita punya ACL has already blocked. Okay. That dia dah apply. Dia dah apply CL. So, katakan saya nak tukar, nak buktikan yang 04 tu dia boleh nak buang 015 tu, nak try 04, tengok betul ke Cik Syam cakap kalau kita run ACL kat 04 tapi 5 hingga 15 tu kita tak apply, dia boleh access. Okay, so untuk kita nak test, okay, kita perlu remove dulu ACL yang kita dah buat tadi lah. So untuk removekan ACL tu, kita terus set no access class. Okay, 99 in. Okay, kita terus buang. No access apa no access. No access class betul dah. No access class no access class in betul lah. Is it apa yang dia okay. Tertinggal, kena pergi kat line VTY dulu. Line VTY 015. Okay, so barulah remove line VTY 015 tu. So kita pergi kat sini 10.0.254. Okay, dia dah boleh access. Okay, so sekarang ni saya nak apply balik. So saya pergi kat router. Okay, saya exit line VTY 015 ni. Saya pergi ke line VTY 05. Okay, so saya apply lah access. Class 99 in. Tak payah declare ke awal? Sebab kita dah declare tadi access list, tapi kita remove cuma ACL pada line VTY je. Tapi rule ACL tadi kita masih ada. Okay, so saya run sikit lagi. Telnet. So saya connect, dia masih lagi boleh masuk. So macam saya cakap tadi, bila kita apply 0 hingga 4, 5 hingga 15 tu masih lagi boleh pakai. Masih lagi portnya ada dan masih lagi ada connection between the device and also the router. So dia masih lagi boleh access. So untuk kita completely remove mana-mana device untuk connect, barulah dia akan ni dia dah block. Tapi kali pertama tadi boleh masuk sebab ada port yang dia boleh access, ada port yang dia block. Okay, so kita nak completely remove dia punya opportunity untuk dia access, untuk dia masuk. So kita terus letak line VTY 015. Alright, so itu saja untuk line VTY ni. So kita akan tengok extended VTY. Okay, extended ACL. Alright. Okay, so next kita akan tengok extended ACL. Okay, so apa beza standard dan extended? So standard biasanya close to the destination, extended biasanya kita akan apply close to the source. Okay, so untuk extended ACL,
Okey, kita akan tengok macam mana kita nak tengok soalan lah. Soalan dia nak apa dia akan bagi tahu ni okey. Two employee need to access the service provided by the PC1. By the server. PC1 only need FTP access and PC2 only need to access the web access. Okay, so both computer are able to ping the server but not each other. So dua-dua boleh access server tapi dia tak boleh access each other. So configure, apply and verify extended number ACL. So configure an ACL to permit FTP and ICMP. Okay, macam kita tahu standard ACL kita hanya boleh define kita nak permit or deny port sahaja source sahaja. Tapi untuk extended ACL kita boleh define. Kita nak permit or deny apa-apa protokol termasuk source dan juga destination. So kita try configure so dia akan apply pada router R1 ni. Okay, so kita run. Semua router ni dah semua device ni dah di pre-configure lah. So kita tinggal run je. Alright. So kalau kita tengok kat sini, saya tolak ke sini, tolak sikit. Bawa ke sini. Okay. Dia kata dia suruh terus start lah dengan access list. Okay. Ni numbered ACL. Numbered ACL enable. Configure terminal. Macam mana saya tahu number ke name ACL? Number ACL dia start dengan access list, name ACL dia start dengan IP access list. Okay, so kita start dengan access list. So 100 is for extended. Okay, so kita nak permit apa? Kita nak permit FTP and ICMP. Okay, so macam mana nak tahu apa protokol yang ada? Lepas permit ni kita tak tanda soal. Okay, so protokol yang ada ICMP, tapi FTP tak ada dalam ni. Tak ada dalam list ni. Okay, so macam mana kita nak block FTP? Okay, semua protokol tu dia ada transport layer. Okay, dia ada transport layer. Untuk FTP, kita boleh control block or permit dia melalui port TCP ni. Okay, melalui port TCP. So, kita apply TCP. Okay, kita apply TCP. Ni, apply TCP. So, nak apply TCP, kita nak apply di mana? Okay, nak apply di mana? So, kalau kita tengok kat sini, kita nak apply, okay, kita nak apply pada R1 ni. Okay, so, dia tulis kat sini, notice that we could filter just for PC1 by using host keyword, or we could only allow any host. In this case, any device is allowed that has an address belonging to 172.22.34.64/27 network. So ni network mana sebenarnya? Okay, 64/27. So this one R1G00 network ni lah. Okay, network ni /27 is 224. Betul lah G00 yang ni. Menghala ke sini lah. Ni dia dah tulis 172.22.34.64.27. So kita nak allow. Okay, dia kata configure to permit FTP and ICMP. So mana tadi? Okay, kat sini. Alright. So kita type dia punya ni YD 172.22.34.64 and dia punya wildcard mask 0.0.0.31.
Kalau kita nak block specific host, bolehlah. Yang ni kalau dia ada satu je kat sini, kita teruslah apply IP address dia. Host 172.22.34.66. Sorry. Mana ya? Ni. Kalau kita nak apply specific host, kita akan type host 172.22.34.66. Ni untuk kita block specific host. Tapi kalau ada PC lain lagi yang bersambung dengan S1, dia akan benarkan. Soalannya dia nak bagi tahu yang from this network, okay, dia boleh access server tapi dia tak boleh access network ni. Okay, so kita akan apply keseluruhan semua yang bersambung kat sini. So kita akan apply dia punya network ID lah. 0.0.0.31. Enter. Dia kata incomplete command. Memanglah incomplete command sebab kita letak kat sini TCP. So kita kena declare. So nak declare apa? Okay. Dah network. Okay. Kemudian kita kena declare ke mana dia nak block. 62 ni kat mana pula? 62 ni is the server. Ingat, extended dia ada source and also destination. So this is the source yang kita nak block to where? To the destination. Ini salah ni. Bukan host. Okay. Memang dia akan naik incomplete command. Kemudian kat sini baru host. Host 172.22.34.62. Okay. Kalau enter. Dah. Tapi dia tak block lagi FTP. So, command ni belum complete. Pergi balik, EQ equivalent to FTP. Baru enter. Okay. So, apa yang dia buat dia akan pada access list, okay, this is numbered, okay, this is numbered, this is send SAL, okay, this is extend SAL. Kita akan buat permit protokol untuk TCP. This is the host, this is the source, this is the destination. So which protocol? FTP. Okay. So kat sini dia dah access list, dia dah permit. So kemudian kita nak juga buat ICMP. So access list, seratus juga, permit. Okay, letak tanda soal. Sini ada ICMP, terus ICMP. Okay, 72.22.34.64, 0.0.0.31, host 172.22.34.62. Enter. Okay, done. Macam mana nak tahu ACL tu dah ada belum? So, verify. Mana dia tulis? Dia punya command dia show. Kat sini tak ada pula show access list. Do show access list. So kita akan nampak. Dia ada satu ni. Dia ada ni. Dia ada ni. Kenapa yang ni ada ni? Yang ni ada ni. Yang ni dia permit semua. Yang ni dia only permit FTP dengan SMP. Saya nak buang. Macam mana saya nak buang? So nak buang. No.
copy, enter. So, kita run balik to show access list. Okay. Perasan tak? Apa yang berlaku? Number SEL, bila kita buang satu line, dia akan hilang semua. Habis tu macam mana nak buat? Macam mana nak buat apa? Tulis balik lah. Sebab tu dalam number SEL, kalau salah, type lah balik satu per satu. Okay. So, saya run to show access list. Barulah ada dua. Kelemahan number SEL berbanding name SEL adalah bila kita terpaksa delete satu line, dia akan delete semua. Perbezaan standard dan extended. Standard kita hanya declare source yang kita nak block. Extended kita boleh declare source, kita boleh declare destination dan juga kita boleh declare port yang kita nak block. Okay, so untuk R1 punya side dah. Kemudian kita tengok kat apply. Okay, apply. Apply the SEL. So, nak apply kat mana? Sini G00 kan? So, sini interface G0/0. Okay. IP. Okay. Access. Group 100 in. Enter. Alright. So, dia akan permit dua ni untuk lalu R1. Okay. Next, apa yang kita nak buat based on soalan tu. Mana pergi soalan? Okay. Kemudian, dia bagi tahu ping PC1 to server, the ping are unsuccessful. Verify the IP address before continuing. Kemudian, FTP from PC1. Ni permit ke deny SAMP? Permit, okey. 62. Betul lah. Okay. So, apa yang kita buat? Kita try. Dia bagi tahu. Try. Ping. Okay. Ping. 172.22.34.62. Okay. So, ping ni berjaya. So, kita test FTP. FTP 172.22.34.62. So, dah boleh masuk. Cik, macam mana tahu dah boleh masuk apa servis yang jalan? Kalau kita tengok kat sini, dia dah dikonfigure dengan FTP server. So, FTP servernya dah ada. So, dia dah create FTP. Dia add username, password. So, dia dah enablekan. Kalau HTTP, so dia dah add juga kat sini new file. So, dia dah masukkan file HTML untuk diakses. Okay, so tak ada masalah lah. DCP pun dah ada. Apa lagi yang dia dah create kat sini. So, kita boleh nampak lah. Okay, so kita pergi ke next part. Okay, ni dah ping PC1 to PC2. Okay, PC1. Kalau kita try ping to PC, saya exit dulu. Oh, dah exit tadi. So, saya ping PC 2.
PC2 adalah apa IP address dia? IP address dia 98. 98 So 172.22.34.98. So destination host unreachable. Why? Sebab dalam kita punya ACL, kita hanya permit, mana tadi? Kita hanya permit, okay, this network ID to this host. Daripada sini, kita hanya permit ke sini. Tapi, kita tak declare pun nak pergi sini. So, secara automatik, dia akan implicit deny. Tapi, kalau kita daripada PC2, kita ping 172.22.34. Apa IP address dia? .66. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Kalau ikut dia, dua network yang berbeza. Subnet pun lain. Gateway pun lain. Okay, kita tengok. Live ping 172.22.34.62. Kita try ping server lepas. Ping tu pun lepas lagi, tapi kita boleh apply ACL. Okay. So, ni kita boleh apply ACL untuk web server only. Okay. Web server only. So, FTP nanti dia akan deny. Alright. So, kita try. Try exit. Okay. So, kita set IP access list. So, this is name ACL. IP access list. Okay. So, kita nak buat apa? Kita nak buat, yang ni dia buat extended kan? Extended, kita kena declare. Kalau yang tadi tu number, kita letak number je. Tapi yang ni extended, kita kena declare. So, saya malas nak tulis panjang-panjang, saya tulis web ni. Web. Okay. So, saya enter. Nak enter, barulah kita setkan dia punya version. Permit. Okay. TCP. Nak permit apa? Letak kat sini. HTTP tak ada. So, kita kena set TCP. Okay. So, nak permit mana? Nak permit IP address. Nak permit server 2 kan? 122.22.34.96. Ni adalah ni 98. So, dia punya network ID ni adalah 96. Right. So, 96 0.0.0. Dia adalah 240. So, 240 dia 15. 04. Mana ni? 15. So, 15. 15. Host. 172.16. Sorry. 22.34.62. Apa yang kita nak block? Equivalent to apa benda? Tanda soal. Dia ada www, dia ada telnet, dia ada SMTP, dia ada POP3, dia ada FTP, dia ada domain. Okay, so kita nak block website HTTP. So, kita type www. Boleh tak kalau saya nak block port? Boleh. Kita boleh block port 80. Dia sama je. Either port or
ada either port number ataupun dia punya equivalent tu lah, QKN. So enter. Alright. So ni dah permit. So selain daripada tu dia akan deny. So macam mana nak tahu dia deny? Kita apply dulu. This is G01. So kita apply. Space. Is it ICL space. Okay, gigabit internet 0/1. Okay. IP ses group. Okay. Ses group apa? Web. Dia sama dengan yang atas ni. Okay, dia sama. Kemudian inlah masuk. Okay. Enter. Dah kita test. Test daripada sini. Okay, tadi dah boleh ping kan? Kita try ping semula. Unreachable. Tapi macam mana nak access dia punya web page? Pergilah ke web browser dia. Web browser kita test 1.22.22.34.62. Web browser dia boleh masuk. ICMP kita dah block, dia tak boleh masuk. Yang ni boleh masuk web browser tak? Yang ni kalau kita run, tak boleh masuk. Sebab apa? PC 1 kita hanya enable FTP dan ICMP ping, tapi PC 2 kita hanya enable web server. So yang ni boleh access web server, yang ni tak boleh access web server. Yang ni hanya boleh access FTP sahaja dengan dia boleh ping. Tapi PC 2 ni dia hanya boleh access web server, dia tak boleh ping. So yang ni dan yang ni memang of course tak boleh nak access lah sebab dia berada dalam network yang berlainan. Alright, so kita tengok satu lagi senario untuk extended ACL. Okay, so next scenario kita akan tengok. Okay, kita akan tengok senario 2 untuk extended ACL. In this scenario, device on one LAN, okay, are allowed to remotely access device in another LAN using Telnet protocol. Beside ICMP, all traffic from other network is denied. Okay, dia boleh remote, okay, tapi in this scenario, device on one LAN are allowed to remotely access device in another LAN using Telnet. Beside ICMP, all other traffic from other network is denied. Okay, so macam biasa, configure and apply and verify extended ACL. So kita akan verify dululah. Kita akan configure dan kita akan verify. So Telnet traffic from device is allowed on the network. Okay. So apa yang kita akan buat adalah SMP is allowed. Okay. So apa yang kita akan buat adalah kita akan configure, apply and verify. Okay, step 1. Apa yang kita nak buat? What is the first ACL step? Okay. Step 1 is the last extended list is number is 199. Okay, the protocol is TCP. The source network is 10.101.117.32. Okay, this one. The wildcard can be determined. Okay. Destination network. Mana? Yang ni. Okay, dia nak lalu sini. Wildcard. Okay, protocol Telnet. Configure Telnet traffic device from daripada sini. Now, is allowed to device on this one. ICMP is allowed. All traffic daripada sini. All other traffic okay, daripada sini nak ke sini is blocked. Okay. So, apa yang kita akan buat? Kita akan configure dulu. Kat sini. Okay. Right. So, enable. Configure terminal. Alright. So, kat sini kita akan terus buat ACL lah. Access list 199 kan? 199. So, dia adalah numbered. Access
list 199. Okay, standard number SCL. Kemudian kita nak buat apa? Kita nak permit dan TCP lah. Okay, sebab dia adalah ICMP. So kita nak permit mana pula soalan tadi. Nak permit mana? Daripada network ni pergi ke sini. Okay, so 1.101.117.32. Okay. Kemudian slash 28 adalah 240. 20.0.0.15. Dan dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi ke mana tu? Dia nak pergi ke network ni slash 27. So 10.101.117.0.0.0.31. Slash 27 adalah 31 2 ni 240 224. Dia 24 sebab tu slash 31. Kemudian equivalent. Okay. Equivalent. Okay. Equivalentnya tadi dia kata apa? Telnet kan? So terus telnet. Enter. Okay. So ICMP is allowed and the second ACL statement is needed. Use the same access list to permit all ICMP traffic. Okay. So tambah lagi satu. Tab ICMP. Oh, all. Okay, sorry. So all. Saya pun kat sini ada SMP kan. Tak ada SMP. Ada SMP. SMP. Any. Sebab apa any? Sebab dia kata all ICMP traffic regardless of source or destination. So this one lah. Okay. So selepas tu apply the extended ACL. The general rule is to place the ACL close to the source. However, since access list 199 affect traffic originating from both network, daripada sini dengan daripada sini, the best place for placement on this one. Kenapa? Sebab yang ni masuk kat sini, yang ni masuk kat sini. So, kalau kita apply kat sini, dia tak akan apply untuk this one. Dia hanya akan apply untuk this network. So, the best place is to place it close to the destination. Kata standard untuk destination, standard untuk close to the source, bergantung juga pada soalan. Sebab tu dia ada different scenario. So kita akan place ke sini, barulah yang ni kita apply, yang ni kita permit, yang ni dia akan automatically block. So kita akan apply kat sini G02. So interface G0/2 out. Sorry. Dan IP ialah IP access group 199 out. Saya belum apply kita test dulu. Mana pula? Oh, bukan. Sini. Kita try ping. Apa dia punya port? .2. So kita try ping. Ping 1
Okay, so ada reply, test sikit lagi. Dia lambat sikit, dia baru nak establish connection. So, PCB boleh access. Kita tengok PCC. Ping 10.101.117.2. So, PCA pun boleh. Next, kalau kita test, apply. Saya tak enter lagi. Okay, kita dah apply. Kita try sekali lagi. PCB. So, PCB should be masih lagi boleh access. Okay, dia ada reply. Tapi PCA, dia 32 watt per minit. Betul. Dot 1 C02.1 this one dot 2 IP access group 199 out interface gigabit ethernet 02. Betul dah ni. Exit jap. Do show access this. Oh, ping boleh. This network code ping. Tapi PCB ni je yang tak boleh telnet. Okay, kita try. Patutlah ping lepas-lepas je daripada tadi. Telnet 10.101.17.2. Ni adalah switch. Kita nak telnet dekat switch ni. So, PCB berjaya. Kita try PCA. So, PCA dia akan keluar blank. So, maksudnya dia tak boleh nak telnet. Dia tak boleh nak masuk ke dalam switch 2. Alright. So, next is apply. Then verify. So, kita dah verify. Kita dah try. Tak boleh. So, this is the reflection question. Kita ada apa dah. Alright. So, last kita akan try the next punya scenario. Scenario yang ketiga. Okay. So, yang terakhir, scenario yang ketiga, kita akan tengok, oh ni ada sambungan ke internet. So, kita nak tengok macam mana kita nak apply ACL. Sama ada kita nak block one of this PC daripada access ke internet. Okay. So, in this scenario, specific device online are allowed to various service on server located on the internet. So, kalau kita tengok kat sini, dia ada server 1, dia ada server 2. Pada internet ni, dia ada a few server. Okay, IP address dia berbeza lah. Dia ada beza sikit. So, use one ACL to implement the following policy. Block HTTP and HTTPS access from PC1 to server 1 and server 2. So, PC1, dia tak boleh access server 1 dan server 2. Dia tak boleh access lah website itu. The server are inside the cloud and you only know the IP address. Okay, so ada dalam ni lah. Kita tak perlu configure untuk PKA ni. Kemudian, PC2, dia akan block FTP punya servis. PC3 dia akan block ping punya servis. Okay, so PC1 dia boleh access FTP, dia boleh access CMP tapi dia tak boleh access HTTP. PC2 dia boleh access HTTP tapi dia tak boleh access FTP. So vice versa lah. So kita start dengan
dia duduk dekat RT1 ni. So, sama ada kat sini ke kat sini. So, untuk extended, dia kata source close to the destination. Tapi kita kena tengok, dia lalu satu je router. Okay, so bila dia lalu satu je router, sebenarnya kita boleh apply kat input, kita juga boleh apply kat output. Cuma untuk mengurangkan processing pada router, biasanya kita akan apply pada input. So sebelum dia masuk, benda tu dah difilter dan router tak perlu nak proses apa-apa sangat lah. Alright, so apa yang kita akan buat? Kita akan start step 1, step 2, step 3 and also kita akan apply. Alright, so step 1, kita nak block HTTP. Okay, from PC1 to server 1 and server 2. So RT1 CLI kita enable configure terminal. Okay, so IP list. Okay, kita buat name lah. Okay, standard. Kita nak buat apa ni? S3, scenario 3. Okay, right. So apa yang kita nak buat sekarang? Kita nak block PC1 from access to server 1 and server 2. Mana dia punya IP table? Okay. Ni senang sikit. Okay, so deny lah. Deny server HTTP. Tengok soalan, HTTP tak ada kat sini. So dia TCP. So apa dia punya ni? PC1 punya network. Dia ada ni tak? Oh, tak ada. Dia direct specific PC. So host. Okay, specific host. So PC1 punya IP adalah 172.31.1.101. Dah. Kemudian apa lagi? Host. Kemudian kita nak server 1. Host juga. 1.1.1.255.254. Okay. Untuk port equivalent HTTP dan HTTPS. So 80 lah. Right. Kalau kita tak ada soal, dia boleh port, dia boleh 80. Kalau HTTPS tak ada kat sini. HTTPS adalah 8080. Tapi dia cuma declare www. So kita terus letak port 80. Okay. Once one dah up, HTTPS adalah port 443. So enter 443. Okay. Dah naik sekali lagi. Kita masuk server 2 punya IP. Ni kerja malas. Dah naik lagi sekali. 40. Okay. Siap untuk PC yang pertama. Okay. Siap untuk PC yang pertama. So, kemudian kita pergi ke PC yang kedua. Okay. So, PC yang kedua, ni kena type lah. Nanti tak pasal-pasal dia jadi benda lain. Okay. FTP. So, FTP, starting, kalau tengok kat depan, dia tak ada ICMP juga. FTP kan. So, masih lagi TCP. Host 172.31.1.102. Okay. Host 64.101.255.254. Equivalent FTP. Okay. FTP. Dia tertinggal. TCP. Deny TCP host. IP address. Kemudian host. Equivalent.
unrecognized command. Oh, FTP ni dia tak boleh declare uh, deny TCP host 172.1.1.102, kemudian host 64 kan tertinggal titik. FTP baru betul. Okey, dah. Kemudian server 2. Alright. Next adalah ICMP. Okay, ICMP ni senang. Deny ICMP host 172.31.1.103 host 64.101.255.254. Enter. Naik satu lagi. 103. Exit. Untuk verify, do show. Access list. So, kita dah ada 1, 2, 3, 4. Ni untuk PC1, ni untuk PC2, ni untuk PC3. So, kita dah boleh test. Belum. Kena apply. Okay, so nak apply kat mana? Interface. Tengok ni interface apa? Interface serial. Bukan serial. Gigabit 0/0. Macam mana saya tahu? Sebab bila saya apply, gigabit 0/0 yang up, yang warna hitam ni gigabit port, yang merah ni serial port. So gigabit 0/0 saja yang up. So interface gigabit 0/0. Alright. So macam mana nak apply? P access group. Okay. SAR tadi nama apa? Nama S3. S3 in. Done. So, kita boleh test. Ni dia blok HTTP kan? So, kita test dululah HTTP tu. 64.101. Apa tadi IP dia? 255.254. Tak boleh. Okay. Apa yang boleh? FTP. Ni memang tak boleh lah ni. Apa yang boleh? FTP. FTP 64.101.255.254. Pun tak boleh. Kenapa tak boleh? Okay. Kita pergi balik ke RT1 ni. Nampak tak? Semua deny. Okay. Kita tak ada pun tambah. Okay. Kita tak ada pun tambah permit. So, apa sahaja yang kita tak declare kat sini, dia deny. So, memang tak adalah boleh nak buat benda lain pun. Memang semua dia deny. So, apa yang kita perlu buat, kita perlu tambah. So, macam mana kita nak tambah? Nak tambah, perlu masuk balik. Perlu masuk balik ke sini. Mana tadi? Ni, IP access list extended. Masuk balik ke dalam list ni. Okay. Kemudian, permit. Okay. ICMP. Ini.
Eh, silap. Kan? Kat SMP, kita nak permit IP je. Okay. So, barulah kita boleh test. Let's tengok. Ni FTP memang tak boleh. Tapi saya saja je test. Getting. Buku tadi 64.101.255.254. PC1 memang tak boleh reach. PC2 pun tak boleh. Kita test exit. Tak masuk permit tu. Permit. Oh, patutlah no. Masya Allah. Mana nak masuk kalau no je? Tak apa, sambil kita test, kita troubleshoot. Barulah ada any. So, kita test lagi. Barulah ada. Masya Allah. Barulah boleh ping. Yang ni tak boleh. Sebab apa? Sebab PC3 kita mana pula? PC3 kita deny ping. Kita deny SMP. So PC3 tu tak boleh ping. So tapi PC1 dan PC2 boleh. So ada 3 senario yang kita boleh tengok untuk extended. Okay, kita boleh apply dekat close to the source, kita boleh apply pada close to the destination, dan juga kita boleh apply pada mana-mana source ataupun destination. Okay, so untuk ACL setakat ni saya rasa Cik Nafi dah tunjukkan ACL implementation on real device. So nanti lepas ni kita akan buat netting pula, dan nanti untuk netting overload kita akan tengok macam mana kita akan buat combine ACL dengan netting. So itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi selepas ini.